Aku ingin menceritakan pengalaman aku yang terlibat di dalam dunia pembomohan. Ia bermula pada usia aku sekitar 25 atau 26 tahun. Masa tu aku menetap di Kuala Lumpur dan mempunyai masalah dengan bekas kekasih aku. Kami dah lama berkawan, namun aku rasakan dia ada hubungan dengan rakan sekerjanya. Dia mula abaikan aku. Mesej pesanan aku tidak dibalas, telefon pun jarang diangkat. Bila aku bertanya, dia kerap memberi alasan bahawa dia sedang tidur atau sibuk bekerja. Aku tak puas hati, lalu aku pun mula menyiasat. Memang benar dia ada hubungan dengan rakan sekerjanya. Aku pun apalagi mengamuk sakanlah, maklumlah, darah muda memang cepat marah. Kami bergaduh sampailah satu tahap dia kata dia meluar tengok aku. Benci tengok muka aku. Dia kata rupa aku hodoh dan gemuk tak macam kekasih barunya yang kurus dan cantik. Dan dia terus tinggalkan aku. Aku memang geram dan dalam kemurungan yang agak dahsyat setelah itu. Sehingga kan aku berhenti kerja dan selalu melepak di rumah kawan aku. Aku dan kawan aku memang rapat. Kami kenal dari sekolah dan sama-sama berhijrah ke Kuala Lumpur. Rumah kami pun dekat. Orang kata memang akrab lah. Kawan aku kasihan melihat keadaan aku. Dia pun memperkenalkan aku kepada seorang bomoh di kampung halaman kami. Ingin aku katakan ini bukanlah bomoh yang bakal kemenyan atau menurun seperti yang sering dipaparkan di layar perak atau televisyen. Bomoh ni biasa-biasa je orangnya, namun kuasanya agak mengagumkan. Apa yang dia aturkan untuk aku, semua menjadi, dipendekkan cerita. Seperti yang dirancangkan, kami pun baliklah ke kampung pada suatu hari. Bukan hendak berjumpa mak ayah, tetapi berjumpa dengan bomoh ini. Temu janji telah dibuat oleh kawan aku. Jadi, kami pun pulang kampung berkongsi kereta yang sama. Aku pada awalnya memang tak percaya pada bomoh atau dukun ni. Aku bersetuju ikut sebab aku tak ada benda nak buat dan terpengaruh dengan cerita kawan aku tentang kehebatan bomoh ini. Masa tu memang aku inginkan sangat bekas kekasih aku kembali semula dengan aku. Jadi aku pun bersetuju dan turutkan kata-kata kawan aku. Sampai di rumah bomoh, kelihatan ramai orang di dalam. Aku mula rasa cuak juga. Manalah tahu ada orang yang kenal aku berada kat situ. Malu aku mana letak muka nanti. Kami terpaksa menunggu giliran untuk berjumpa dengan bomoh itu. Bila sampai giliran kami, upacara dimulakan dengan memotong limau. Setiap potongan akan dilihat terbuka atau tertutup persis permainan shilling, kepala atau ekor. Masa itu semua potongan limau aku tertutup. Masalah berat ni, kata bomoh tersebut. Beliau katakan sekiranya aku mempunyai penyakit kronik, harapan untuk sembuh langsung tak ada. Tapi syukurlah aku tak ada masalah penyakit kronik. Aku pun menceritakan masalahku dan bekas kekasih aku pada beliau. Beliau meminta aku gambar bekas kekasih dan aku pun memberi kepadanya. Dan kemudian bertanya kepada aku, apa yang kamu mahu kami lakukan? Aku pun menjawab, aku nak dia kembali kepada aku, Tok. Aku tak boleh hidup tanpa dia. Beliau pun mengangguk-ngangguk kepalanya dan mengatakan pada aku, memang aku tak boleh lupakan. Tapi satu hari nanti aku boleh lupakan, cuma belum masanya lagi. Dia pun mengambil sesuatu di dalam mangkuk di hadapannya dan menyuruh aku genggam. Beliau berkata, kamu tak perlu risau. Malam ni dia pasti akan datang mencari kamu. Aku macam tak percayalah. Maklumlah pertama kali jumpa bomoh, takut pun ada, tak percaya pun ada.
Aku bertanya lagi, kalau dia tak datang, macam mana Tok? Beliau menjawab, dia mesti datang. Kami akan panggil dia datang. Beliau pun terus membaca sesuatu seperti bacaan doa dan mengambil semula barang yang tadi di dalam genggaman aku, lalu memasukkan ke dalam gambar kekasih aku tu. Aku punyalah terperanjat. Benda yang aku genggam tadi hilang begitu saja. Dalam setiap gambar, benda yang aku genggam tadi hilang begitu saja. Dalam gambar seperti silap mata. Aku tertanya dalam hati, mana beliau sembunyikan benda tu? Bomoh tu mengangkat mukanya dan memandang tepat ke muka aku sambil tersenyum lalu berkata, "Kamu tak percaya ya?" Dia tergelak. Beliau pun berkata, "Tak perlu risau, ini masalah kecil saja." Dan mengingatkan aku, walau apapun terjadi, jangan marah, jangan cari gaduh. Kalau dia datang, layan dia seperti tiada apa yang berlaku. Agak sukar dan susah untuk bersabar dan tidak marah. Lebih-lebih lagi apabila teringatkan kata-katanya yang pedih mengiris. Sekiranya hati yang sedang sakit atau rasa gundah yang melampau dan aku tidak mengikut arah tersebut, apa yang Bomoh aturkan tidak akan menjadi. Aku pun lantas balik ke KL pada hari itu juga. Apabila sampai di rumah, aku terus mandi dan makan seperti biasa. Tetapi rasa berdebar juga. Ialah betul ke tidak apa yang Bomoh itu katakan. Aku pun menonton televisyen dan untuk seketika terlupa bahawa aku berjumpa Bomoh pada siangnya tadi. Maklum, aku memang tak percaya dan menganggap Bomoh itu temberang. Sekitar pukul 12 malam, telefon bimbit aku berbunyi. Aku lihat di skrin telefon bekas kekasih aku yang hubungi. Aku pun menjawab. Dia bertanya di mana aku dan apa rancangan aku pada malam itu. Aku katakan aku hendak masuk tidur. Setelah dia kata okey, aku anggap ia habis di situ saja. 10 minit kemudian, pintu aku diketuk. Terkejut aku apabila melihat menerusi lubang pintu, bekas kekasih aku sedang berdiri di luar. Dalam hati aku berkata, "Wow, memang handal Bomoh ni." Aku pun membuka pintu dan tanya kenapa dia datang malam-malam. Dia kemudian merayu pada aku meminta maaf dan kata dia rindu sangat dengan aku. Dia macam orang yang sedang sasau masa tu, macam tak tentu arah dan kami pun berbaik semula. Dia memang kembali seperti dulu, tapi bila ada isu yang buat kami bergaduh, dia akan kembali buat perangai lama dan akan tinggalkan aku. Aku pula terpaksa berulang-alik ke rumah Bomoh tersebut untuk membetulkan semula masalah aku dengan bekas kekasih aku. Bomoh ni dah macam pakar terapi aku. Semua benda aku ceritakan dengan beliau. Sampai satu tahap, satu hari, semasa sesi berjumpa dengannya seperti biasa, Bomoh itu menawarkan pada aku supaya melakukan sesuatu untuk buat bekas kekasih aku tak akan lupakan aku sampai bila-bila. Apabila aku setuju, dia memasukkan ikatan benang ke dalam gambar bekas kekasih aku, tapi syaratnya tetap sama. Tak boleh bergaduh. Susah kadang-kadang nak menahan kemarahan dalam hubungan. Benda ini berlarutan lama seperti satu putaran roda, sekejap baik, sekejap gaduh. Sampai aku pun lama-lama memang tawar hati dan bosan sebab asyik bergaduh dan dia asyik tinggalkan aku. Lama kelamaan aku dapat terima hakikat yang aku lebih suka bersendirian dari berteman dengan seseorang yang acuh tak acuh dalam perhubungan. Sehingga kan aku tidak kisah kalau dia hendak pergi, pergilah. Aku banyak habiskan masa dengan kawan-kawan aku, jalan-jalan, membeli belah dan berhibur untuk hiburkan hati sendiri. Pada masa yang sama, aku masih berkunjung ke rumah Bomoh tersebut. Tapi bukan untuk buat bekas kekasih aku kembali kepada aku, tapi untuk diri sendiri. Aku seperti orang yang dah terlalu tapsuk dengan Bomoh kerana apa yang diberitahu semua terjadi. Aku seperti seorang yang dah terlalu taksub.
dengan bomoh tersebut kerana apa yang diberitahu kepada aku semua menjadi. Aku semakin bergantung harap kepada beliau. Hal kecil pun aku bagi tahu juga. Bagi aku dialah pakar penasihat aku yang paling dipercayai. Aku dah tak kisah tentang cinta dan perhubungan lagi. Aku beralih arah dan kemaruk hendak berjaya dalam hidup serta menjadi kaya raya. Pada suatu hari, beliau menawarkan aku memakai susuk. Susuk ini mengikut katanya, tidak perlu dikeluarkan kalau sudah tidak mau, dan mati pun tidak akan tersiksa. Aku tak tahu betul ke tidak, tapi itulah yang dia katakan pada aku. Namun tetap ada pantang larangnya, tapi tidak berat. Hanya pada 7 hari pertama saja mesti aku mematuhi pantang. Apa pantangnya tak perlulah aku perincikan. Selepas itu tiada pantang lagi. Susuk yang digunakan menggunakan sejenis bunga dan daun. Daunnya halus seperti jarum. 5 atau 6 helai, aku dah lupa. Barangan itu memang beliau yang sediakan. Satu kelopak bunga tersebut akan dimasukkan ke dalam wajah dan selebihnya harus dimakan. Daun itu pula akan dimasukkan di kening, di buah dada dan di kemaluan. Susuk ini akan menaikkan aura seri wajah. Orang yang melihat kita atau suka Orang yang melihat kita akan suka dekat kita, suka melihat kita, dan sesiapa yang aku tiduri akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Semasa sentiasa tercari-cari dan sampai mati pun tak akan melupakan aku. Memang benar, mana-mana lelaki yang berdampingan dengan aku akan sentiasa terasa gairah walaupun aku tidak menyentuhnya. Menurut mereka, hanya dengan mendengar suara aku saja boleh menaikkan syahwat mereka. Dan ini memang amat menyeramkan apabila 10 orang yang aku jumpa kesemuanya mengatakan sebegitu. Ramai yang perasan perubahan aku, katanya makin cantik. Aku sebenarnya bukanlah dalam kategori hodoh, tapi mereka katakan aku semakin berseri-seri dan lain dari yang lain. Kawan-kawan lama yang aku kenal dari sekolah sebelum berhijrah ke KL, apabila ternampak aku sekiranya pulang kampung, pasti akan mengatakan tentang perbezaan aku dulu dan sekarang. Mereka tidak berani mengatakan aku menggunakan susuk. Mereka cuma kata lain dari yang lain. Tak pernah jumpa gadis seperti aku, seperti besi, seberani dan macam-macam lagi. Sering kali aku menepis kata-kata mereka dengan membuat lawak jenaka untuk mengelakkan situasi yang mungkin janggal dan membuat aku terasa kurang senang. Tapi ini hanya membuatkan mereka bertambah suka pada aku kerana menganggap aku seorang yang lucu. Aku sekarang sudah berumur pertengahan 30-an tahun. Tapi tak kira lelaki, perempuan ataupun sesiapa saja tetap mengatakan rupa dan fizikal aku seperti gadis berusia 28 tahun. Tak kira bujang, tua, muda atau suami orang. Semua akan suka kepada aku. Kawan-kawan yang tidak mengetahui rahsia aku sendiri pelik dengan aku. Kenapa semua orang suka dekat aku, termasuklah anak-anak kecil dan bayi. Asalkan dia berjantina lelaki. Semua lelaki yang mendampingi aku merasakan aku gadis idaman mereka, baik dan gadis yang dicari-cari mereka. Tidak dinafikan sejak mengamalkan perubatan dengan bomoh tersebut, memang aku menjadi lebih penyabar dan sangat berani berpura-pura. Tidak menunjukkan rasa benci atau marah atau rasa meluat secara terang-terangan. Senang cerita, pakar penasihat aku melatih aku untuk melayan seorang lelaki seperti raja. Sebab itu ramai lelaki yang tunduk di bawah kuasa aku. Walau sakit macam mana pun hati aku tetap tersenyum dan bersabar. Sebab aku sentiasa berfikir aku ada penasihat yang membantu aku. Mungkin ini salah satu sikap yang membuatkan ramai orang menyenangi dan mempercayai aku dengan mudah.
Tapi itu semua pura-pura saja. Kadang-kadang aku rasa akulah manusia yang paling hipokrit dalam dunia ni. Tapi bila berhadapan dengan orang, lakonan aku memang semula jadi menjadi. Yang aku muskil, bila aku tiada hati dengan lelaki tersebut, macam nak mati dia sukakan aku. Tapi bila aku mula mencintai lelaki tersebut, memang dia akan menyukai aku, tapi akhirnya dia tetap akan memilih gadis lain sebagai pilihan hati. Ia sudah terjadi beberapa kali kepada aku. Aku ada impian untuk berkahwin dan mempunyai keluarga sendiri. Benda ni bukan terjadi pada aku saja. Malah kawan aku yang mengenalkan aku kepada bomoh tersebut. Setelah beberapa tahun menerima imat nasihat dari bomoh aku ada memperkenalkan seorang lagi teman baik aku, kerana pada masa itu dia ada masalah dalam perniagaannya. Pada mulanya teman aku hanya berkunjung hal demikian Pada mulanya teman aku hanya ingin berkunjung hal demikian dalam pengenaan. Pada mulanya teman aku hanya berkunjung hal berkaitan. Pada mulanya teman aku hanya berkunjung hal berkaitan dengan perniagaannya. Lama-kelamaan dia pun memakai susuk yang sama seperti aku. Dan yang peliknya, dia pun menerima nasib sama seperti aku. Digilai orang ramai, tapi takkan terjumpa cinta sebenar, walaupun lelaki yang mendampingi kami tidak akan pernah melupakan kami. Dan yang peliknya, sekiranya kami berkumpul bersama-sama, semua orang mengatakan kami persis adik-beradik. Bekas kekasih aku yang pada awal cerita sampai sekarang masih tidak berganti dan masih mengharapkan aku kembali kepadanya. Tapi aku memang dah tak nak dia lagi dah. Sampai sekarang dia tak dapat lupakan aku. Beberapa tahun selepas itu, aku berkawan dengan lelaki lain. Dan lelaki ni dah berkahwin dan mempunyai pilihan keluarganya. Sehingga kini, beberapa tahun selepas itu, aku ada berkawan dengan lelaki lain juga. Dan lelaki ini walaupun sudah berkahwin dengan pilihan keluarganya, sehingga kini masih menghubungi aku dan sentiasa datang bertemu dengan aku dengan alasan dia tidak dapat melupakan aku. Isterinya dapat tahu bukan main marah lagi. Tapi dia buat tak kisah. Malah dia tak kisah pun kalau isterinya nampaknya bersama aku. Dia dengan selamba memberitahu kami berdua dia akan menjalankan tanggungjawab sebagai suami terhadap isterinya sekarang. Dia tidak akan membuang isteri atau mensia-siakan. Kalau isterinya hendak anak, dia akan bagi. Tapi walau apapun terjadi, dia tetap akan mengambil aku sebagai isterinya. Dan sekiranya isterinya tidak bersetuju atau menghalang, dia meminta isterinya supaya minta cerai darinya. Dengan beraninya dia berkata, dia akan tunaikan dengan senang hati. Kerana dia memberitahu isterinya itu bukanlah pilihan hatinya, tetapi kedua orang tuanya. Sampai aku rasa serba salah. Aku cuba hendak berkawan dengan lelaki lain. Cuma masalahnya dia tak boleh tengok aku berkawan dengan lelaki lain. Dia pasti akan caras peluang dan tak agak-agak untuk munculkan diri kalau dia nampak aku dengan mana-mana lelaki dan memperkenalkan sendiri dirinya sebagai kekasih aku. Lalu lelaki yang aku keluar bersama akan terasa dan terus tidak mahu berkawan dengan aku. Nampak seperti aku pula orang jahat. Bila keadaan sudah tidak terkawal, aku rujuk pakar penasihat iaitu bomoh aku. Pakar aku mengakui si lelaki ini memang tidak akan melupakan aku sampai mati. Dia tidak sanggup menerima hakikat kalau aku dimiliki lelaki lain. Dia tidak boleh terima, sebab itu dia sedaya upaya menghalang mana-mana lelaki yang hendak mendampingi aku kerana dia takut kehilangan aku. Pakar memberitahu aku ini kerana semasa kami bersama, aku membenarkan teman lelaki aku meniduri aku sehingga dia tidak dapat
melupakan aku selamanya. Walau aku lari atau bersembunyi, dia tetap akan mencari aku sampai ke lubang cacing. Aku seorang yang realistik. Aku memang mencintainya juga. Tapi aku sudah berjanji dengan diri aku sendiri. Aku tak akan membiarkan cinta membutakan aku lagi. Aku tak sanggup berkongsi suami memandangkan istrinya tidak mahu bercerai. Malah sanggup bermadu dengan syarat dia mahu anak bersama lelaki tersebut. Lelaki itu tunaikan, tapi aku tak mahu memadu. Akhirnya aku sanggup beralah. Bayangkan, biasanya orang berjumpa dengan bomoh agar membuat orang tergila-gilakan kita. Tapi aku nak buat agar dia melupakan aku. Aku pun jadi pening dan runsing. Aku meminta pakar buat dia melupakan aku. Tapi masalahnya pakar tak dapat berbuat begitu. Pakar ada memberitahu aku susuknya tak boleh dibuang. Aku tak berapa faham kerana dia memberitahu apabila sudah dimasukkan ke dalam badan aku, benda tu akan gaib dan tak dapat dikeluarkan lagi. Walau umur aku dah memasuki 60 tahun sekalipun, sesiapa yang memandang aku tetap akan melihat aku masih muda dan menawan. Pakar juga ada menasihatkan aku, mungkin ini takdir aku. Mungkin dia memang jodoh aku. Jadi terimalah dengan hati terbuka. Tetapi jika aku memang berkeras tidak mahu bermadu, hanya ada satu cara saja buatkan lelaki itu lupakan aku, dengan memakan sirih pelupa. Masalahnya, lelaki tu mesti makan sirih tu. Macam mana aku nak memberinya makan sirih tu? Takkan aku nak membawanya datang berjumpa dengan pakar aku. Buntu aku memikirkannya. Sesungguhnya aku menyesal dengan apa yang aku lakukan. Nasihat aku di sini, janganlah kita bermain dengan ilmu sihir kerana kelak ia akan menyusahkan diri kita sendiri.